Okey. Okey, Fazli. Okay. Assalamualaikum, selamat petang semua. Terima kasih kerana datang ke Kubu Kuliah Buku petang ni. Petang ni kita akan ada satu pembentangan oleh saudara Ben Sali, yang ini berkenaan ulasan buku Alif Lam Ha. Alif Lam Lam Ha. Okey, dipersilakan. Okey, terima kasih pada Abang Rosli. Dengar kan? Nak aku cakap kuat lagi. Jadi kita kat luar kan. Jadi apa, kita hari ni kita akan, patutnya buku Hamba yang ditulis oleh Akia, tapi tak sempat lah sebab aku kena baca. Dia tengah syok belum pergi minggu depan sebab kita punya pemahaman kita Kubu tentang merdeka adalah sampai 16 bulan musim kemerdekaan. Maksudnya kita tak sambut sekadar 31 saja, tapi kita sambut sampai 16 bulan. Kenapa macam laka ni dekat sini? Kenapa dia orang bising kan? Dia orang pun nak berkubu je. Jadi jadi minggu depan, siapa yang tak bentang lagi, bentang lah. Memang nak bentang pun boleh juga. Tentang kemerdekaan orang-orang Kedah, jasa orang Kedah memperjuangkan kemerdekaan. Kalau Ahmad nak bentang lah. Jadi minggu depan, tajuk ni sepanjang nama dia adalah menuju Pasca Merdeka. Nama dia punya ni lah, minggu Pasca Merdeka menuju Merdeka 100%. Ni gabungan dengan Taman Melaka punya buku asli. Jadi sampai 16 bulan. Jadi tapi hari Isnin ni cuti lah. Kita berehat juga, letih. Bila nak berkubu. Jadi tak boleh. Jadi Isnin cuti, kita sambung lepas tu lah. Maksudnya Selasa tu sampai 16 hari bulan. Tajuk dia minggu tu adalah Pasca Merdeka menuju Merdeka 100% lah. Macam tu lah tajuk dah. Baik. Jadi hari ni tanpa buang masa, saya nak kupas buku Alif Lam Lam Ha. Kupas pun tak banyak, beberapa tulisan je. Sebab buku ni banyak tulisan. Jadi kita nak kupas ada beberapa je tulisan, dan nak kaitkan dengan identiti kemelayuan, kemerdekaan yang semakin terhakis. Jadi tajuk ni lah, tajuk kupasan hari ni lah, mengupas buku Alif Lam Lam Ha. Dia macam biasa lah, Kubu dia ada satu tulisan lah. Tulisan, semua orang akan tulis lah. Ni tulisan, aku pun baca sikit juga tulisan dia. Tulisan dia cerita sikit lah. Aku sampai lewat hari Sabtu beberapa minggu lepas, program Simposium UTAM. Program dia 2 hari lah, program Simposium UTAM. Hari pertama adalah Simposium Wanita, dan hari kedua adalah Simposium Anak Muda. Jadi aku bangun pun lambat, bangun pukul 9 sampai pukul 11. Baik. Aku sampai tu ada seorang perempuan nama Raihani, anak Dr. Zurina Hassan. Dia sedang bercakap. Tajuk dia tak ingat lah, dalam feminism dalam filem-filem Melayu. Dia ceritalah sikit pasal identiti filem Melayu yang dalam identiti feminism dalam filem P.Ramlee. Okey. Dan kebanyakan yang datang hari itu adalah orang perempuan. Baik. Bertudung dan labuh. Jadi aku fikir mereka ni adalah orang-orang haraki atau harakat Islam, ataupun yang aku panggil Islam pergerakan. Dan aku melihat bila sesi soal jawab, tak banyak orang tanya. Walhal quorum masa tu adalah ramai orang perempuan. Jadi persoalan aku, kenapa malu bertanya?
Sedangkan program ni adalah program korang. Jadi ini bukanlah aku cakap, aku tengok dia tudung labur, dia bertudung dalam labur, perempuan, jadi dia haraki, bukan? Sebab lepas tu bersembang pun memang orang-orang haraki lah. Baik, orang haraki ni macam cakap tadi, Islam pergerakan lah, harakat Islamiah. Orang macam PAS, ABIM, Ikram, semua ni haraki lah. Dia aku susun buku macam tu. Aku tak ada jawapan lagi. Ini macam deja vu. Aku teringat satu hari dulu, tahun 2008, masa tu aku dekat kuis lagi. Masa tu belum masuk 2008. Belum, mana 2009 Jadi aku pergi satu bengkel lah, Minggu Penulis Remaja, yang dianjurkan oleh DBP. Dia orang bahasa pustaka selama seminggu dekat hotel. Dia masih berterusan lagi ambil program tu, anjuran DBP. Yang agak pelik je, dia macam ni, seolah-olah aku ni adalah seekor kancil dan masuk ke dalam laut. Aku adalah makhluk daratan dan aku masuk dalam dunia lautan, dunia air, yang mana bukan dunia aku kan. Aku pelik. Mungkin analogi tak tepat lah, sebab kancil masuk dia akan lemas lah. Aku nak cari analogi lain lah. Tapi poin dia, aku macam dunia yang lain. Sebab masa dalam kuis, aku tak pernah dengar orang cakap pasal puisi sajak. Ustaz aku cakap pasal Rendra ke, atau aku sebut dekat sini Usman Awang ke, Pak Samad ke. Ustaz-ustaz aku tak. Bukan ustaz-ustaz aku je, ustaz-ustaz korang pun tak. Okey. Jadi pelik. Bila aku masuk dekat situ pula, dekat Minggu Penulis Remaja, orang dekat sana pun tak cakap benda-benda yang ustaz cakap, Tuhan tu bertangan, tak bertangan, Syiah, Sunnah. Orang sastra tak boleh bincang. Dan pelik kalau bincang. Okey, mereka seperti berjarak dengan teologi Islam atau Islam pergerakan. Dia tak pernah sebut pasal Ikhwan, pasal Salafi, tak pernah. Orang sastra tak pernah bincang benda ni. Dia cuma bincang macam mana sastra tu dibentuk, macam mana Kasih Ahmad buat sastra, macam mana Usman Awang, macam mana Pak Samad janggut dia macam mana. Dia bincang tu lah. Dia tak bincang benda lain. Dia bincang. Jadi dia ada satu dikotomi, ada satu pembahagian. Baik. Mereka seperti asing. Aku tak tahu ini salah siapa. Yang aku tahu, adakah gap ini, adakah dia, kalau Al-Quran tu dia ada satu cerita dalam surah Ar-Rahman tu, yang mana ada perpisahan antara air masin dan air tawar, antara laut dan sungai. Kalau orang Melayu, orang Kedah, orang panggil kuala laut. Ni kita panggil kuala, bukan? Kuala pertemuan kan, pertemuan dua sungai, pertemuan. Dia macam ada dinding yang ni, yang orang yang biasa dengan sungai laut, kita tahulah. Jadi dia macam apa nama, kita ada dalam maksudnya orang haraki, orang pergerakan dengan orang sastra, takkanlah dia tak pernah jumpa. Tapi world view dia lain, dia tak pernah fikir. Dan kau fikir apa ni kan? Jadi asing. Aku tak tahu ni salah siapa. Yang aku tahu, adakah gap ini yang menyebabkan orang-orang sastra seni tak tahu apa-apa tentang polemik Islam, dan orang-orang haraki Islam pergerakan tidak tahu apa-apa tentang polemik sastra seni. Orang seni tak tahu apa-apa tentang Islam. Bukan tak tahu tentang Islam, Islam yang maksudnya Islam yang jenis movement, Islam yang pergerakan, ataupun polemik-polemik dalam Islam, Mu'tazilah ke, Sunnah ke, Syiah ke, golongan-golongan yang dalam Islam ke. Dan orang-orang dalam gerakan Islam pun tak tahu tentang apa polemik lah sastra, apa polemik lah seni, apa M. Nasir. Adakah M. Nasir sengaja menyanyi-nyanyi je, ataupun lagu-lagu dia ada memaksud sesuatu? Tak. Orang gerakan Islam tak pernah bincang. Sama juga dengan orang seni, sastra, tak pernah bincang apa yang berlaku dalam ni, dalam lingkungan gerakan ataupun dalam lingkungan polemik Islam. Tak pernah bincang. Baik, ini yang lebihnya Faisal Tarani. Aku cakap sinilah, yang ada kedua-duanya. Root seni pun ya,
root yang menekuni akar atau root yang menekuni aliran-aliran pemikiran Islam pun ada. Sebab dia menulis lah sastra, cerpen, semua banyak jenis lah. Kalau dia tak kena sabotaj dengan kawan-kawan dia, mungkin dia dapat sastrawan negara lebih awal lah. Mungkin lah. Sebab sastra pun ada game dia, ada politik. Sama wartawan pun. Kau ingat kau boleh pergi jauh. Tapi aku nak komen lah. Nak komen nanti dulu. Belum. Sabar dulu. Nanti. Umur nak komen awal nanti dulu. Jadi poin dia cuma dia dicantah lah. Tapi yang menekuni sastra dan agama, aliran pemikiran Islam, benda ni ada dalam Faisal. Ada juga pada SM Zakir, tapi tak banyak, tak menonjol lah. Bolehlah minta tengok. Baik. Jadi itu Faisal. Okey, tapi kemudian walaupun ada seorang yang menulis dalam buku ni, nama dia Nur Adila Abdul Rahim. Dia kata saya suka baca buku Faisal Zarani semenjak di bangku sekolah, tapi saya tetap ahli sunnah wal jemaah. Tak apalah. dia menegaskan kat belakang. Jadi aku tak apa aku lah. Jadi sebab kita ini aku nak tarik daripada dilema aku sampai masuk dalam buku ni lah. Jadi dilema aku adalah orang bingung bila orang, sebab Kak Raihani anak Zurina Hasan tu dia cakap pasal family, orang dia macam terpana. Apa kau cakap ni kan? Memang lah. Sebab orang sastra dengan orang harki dah terpisah lama dah. Kita berada dalam dunia yang lain walaupun kita saling bersentuhan. Baik. Okey, jadi tajuk buku ni Alif Lam Lam Ha. Sebenarnya tajuk dia panjang. Tajuk Alif Lam Lam Ha 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 Ha. Dengar lucu lah. Tapi kalau bubuh tajuk ni mampu lah buku ni kan. Kau dengan melawak apa? Tulisan tajuk dia diambil daripada tulisan saudara mesin cetak. Tapi tajuk tu masih kekal, tapi tajuk buku telah dipendekkan lah. Alif Lam Lam Ha. Dia tak boleh buat Alif Lam Ha 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 Ha. Dia tengah menganjing kepada polemik isu nama Allah dulu. Tapi itu aku tak bincang kat sini lah. Sebab isu tu tak ada kena-mengena dengan tentang identiti kemelayuan merdeka tadi. Jadi itulah. Jadi tajuk dia Alif Lam Lam Ha. Jadi aku tak teliti semua tulisan dalam buku ni, cuma sempat dan tertarik dengan beberapa tulisan teman yang kembali kepada identiti Malaysian atau Melayu beridentitikan Malaysia. Inilah yang mahalnya dan inilah yang telah hilang. Melayu sudah ingat dia ni datang daripada Arab. Jadi orang Cina pula ingat dia ni memang dia akan kembali ke tanah besar Cina. India pun sama, tapi kemudian ada sanggahan di belakang lah. Sebab ada orang cakap tak, orang India dah tak fikir dah benda-benda ni. Orang India dah mencair dengan kebudayaan Malaysia. Baik. Kita telah kehilangan identiti kita sendiri akibat gempuran secara besar-besaran. Bukan sahaja westernisasi, bahkan arabisasi. Diulang, bahkan arabisasi. Sehingga orang-orang yang bergelumang dalam selut lumpur perjuangan Islam tiada langsung pemikiran atau pengetahuan tentang kebudayaan sendiri. Macam aku cakap tadi, ustaz-ustaz tak pernah sebut Rendra, Pramudia Anantato, Wiji Tukul, Khairi Anwar. Kalau tak setuju pun sebutlah Akhdiat Miharja. Tak pernah. Orang sastra ini nama-nama ni hanya orang-orang sastra saja tahu. Macam Hasan Al-Banna, Mustafa Masyur, Fatih Khan, yang tahu ni orang-orang gerakan je lah. Nak tunggu orang-orang sastra sebut, tunggulah kucing bertanduk. Kalau kata bahasa Ali Abu, tunggu babi terbang. Ali Abu punya bahasa. Kita tak payah pakai bahasa bahasa kasar. Kita tak payah pakai bahasa tu. Samudi Rais. Dia cakap apa? Babi terbang. Oh tu ya dia. Ya Samudi Rais, bukan Ali Abu. Apa tu? Dia tapi Terima kasih penjelasan. Jadi dia copyright dia copyright. Baik, aku sambung. Okey, tu Adila lah. Adila yang cakap dia baca buku Faisal Terani semenjak bangku sekolah, tapi dia tetap memilih ahli sunnah wal jemaah. Baik. Itu Adila. Okey, selain Adila ni tulis 2 tulisan dalam ni. Nanti balik boleh baca. Aku tak jual buku ni, jangan risau. Korang beli kat Dubuk. Aku tak campaign buku ni, so korang pergi cek sendiri lah. Tapi Adila tulis 2 tulisan. Kemudian selain daripada Adila, ada seorang lagi, namanya saudara ni Oi Kok Hin, orang Cina, Penang. Dia cakap Kedah hang aku lah. Cakap Kedah dia cair. Baik.
tapi dia tetap Cina. Adalah orang yang seorang lagi yang menulis 2 tulisan. Satu artikel keluhan dan satu lagi satira dalam bahasa Melayu. Jadi orang Cina yang boleh tulis dalam bahasa Melayu satira bukan kita tulis report je ni, tapi dia tulis satira. Maksudnya kau tengah mengkritik secara sinis dengan satira. Bahasa Inggeris apa? Satire. Bahasa Inggeris apa? Tak. Aku tahu satira. Bahasa Melayu kau Melayu sangat asli. Ya. Tapi kalau bahasa Inggeris dia satire lah. SATIRE. Ini bahasa Inggeris punya lah. Jadi orang Oi tadi, satu dia tulis artikel keluhan lah. Dia keluh tentang, nanti kita ulas. Kemudian yang kedua tentang satira. Jadi identiti kemalaysiaan dia, atau disebut Malaysianity dia, sudah tidak diragukan lagi sebab dia telah mencair dengan identiti Malaysia. Baik, Rahmat Harun juga bagi kata pengantar. Tengok malam bagi kata pengantar. Boleh baca lah, dia cerita sikit kisah hidup dia lah. Kata pengantar. Tapi yang dia cakap kat sini adalah hanya seorang saja dari ras berbeza, dari bangsa berbeza dalam kompilasi ini menunjukkan betapa kacaunya identiti kebangsaan kita yang sering diretorikkan orang-orang politik. Kita cakap pasal Malaysianity, tentang kebangsaan kemajemukan kita, multirasial, multikultural, tapi yang boleh tulis dalam ni cuma seorang je, Melayu, yang ni kita Cina. Sedih lah kata Rahmat Harun. Tak ada India, tak ada. Nanti kita akan sampai ke hujung ni akan ada sebut beberapa nama lagi lah, menunjukkan bahawa kita ni berpura-pura sahaja. Baik, aku tak tahu banyak tentang orang-orang daripada kaum lain, tapi kalau aku boleh bertanya, berapakah jumlah orang-orang Cina, India yang mahu menulis atau berbicara dalam bahasa Melayu Malaysia? Soalan berapa banyak orang-orang Cina, India yang mahu menulis atau berbicara dalam bahasa Melayu Malaysia? Melainkan jika kita nak mengangkat tiga-tiga bahasa utama, tiga-tiga bangsa utama di Malaysia menjadi bahasa kebangsaan, kita angkat tiga-tiga bangsa jadi bahasa kebangsaan. Satu benda yang tak pernah dibuat orang, tak pernah dibuat negara, mana-mana negara di dunia, semua cuma ada satu bahasa saja. Tapi bahasa untuk bangsa masing-masing dipersilakan, tapi bahasa utama satu je. Baik. Tapi kalau kita nak buat, kalau nak jaga hati semua orang, angkat bahasa semua bangsa. Amboi, aku cakap sini, aku ulang kurungan amboi. Amboi. Jangan ada. Aku tulis macam tu. Apa dia? Tak, aku ingat lah. Kalau amboi, ingat aku bahasa sana sebab ramai tiba-tiba datang. Pergi amboi. Terkejut aku. Macam retro. Okey, kau jangan main-main lah. Okey, baik. Amboi aku pernah dapat. Okey, dia ada amboi. Amboi nak jaga hati punya pasal sampai kena angkat, sampai kena ada 3 bahasa kebangsaan. Atau kalau tak nak macam tu, angkat satu je bahasa, itu bahasa Inggeris, untuk satukan semua bangsa utama. Barulah kita boleh setuju. Tak perlu orang-orang Cina tulis dalam bahasa Melayu Malaysia, tak perlu lagi. Kalau kita angkat satu bahasa, nanti semua orang puas hati. Angkat bahasa Inggeris senang, semua orang tak boleh marah. Takkan macam tu kan? Itu satu persoalan lah. Aku nak tahu. Okay, sorry. Ini antara dilema yang dihadapi oleh Oi yang tak fasih berbahasa Mandarin. Ni Cina tadi, dia tak fasih bahasa Mandarin, tapi petah bahasa Melayu dalam keluhan artikelnya. Tapi orang-orang Cina jangan risau. Sekarang kata Oi, dia yang terperangkap dalam dikotomi Melayu Cina sedang belajar bahasa Mandarin. Dia sedang belajar bahasa Mandarin baik. Mungkin ada, tak tahulah macam mana Melayu dekat Penang, Cina dekat Penang macam mana kan. Dia macam dia dekat. Kalau kita pergi Penang, Cina dengan Melayu, memanglah Cina ekonomi dia sangat lebih tinggi daripada Melayu. Tapi tak pelik kalau orang Cina sana cakap hang tu, dia macam Kelantan juga. Identiti dia dah hampir menyatu. Hampir lah. Aku tak orang Kelantan, aku tak boleh nak cakap. Tapi kalau dekat, kalau dekat macam aku Kulim, Lunas, memang area dia lah, area Cina ni. Sebab dia market, dia nak jual barang pada orang Melayu juga.
Dia takkanlah dia berkongsi kosakata. Dia akan cakap hang lah. Dia takkan cakap saya ataupun awak, saya lah kan. Dia akan bercakap hang aku kan. Dia benar. Dia kata lu gua pun aku rasa susah dekat. Kalau kat KL mungkin ya. Tapi kalau dekat Kedah, lu gua ni bukan bahasa kami. Kami tak cakap benda ni. Hang aku tu dia lah. Ataupun kalau yang lebih pekat, kalau pandang ke set ya, mungkin Cina dia lagi pekat lah. Mungkin lah sebab aku bukan. Tapi kalau kuliah lunas, identiti dia dah jadi Kedah. Dah jadi utara dia jadi dah. Tak tahu tak tahu Iman Kedah juga. Hang lunas. Tapi aku tak cakap hang lunas, tak cakap dah. Kampung. Aku tak cakap dah tu. Apa Pematang pun dekat-dekat tu seberang perai. Baik. Tapi jadi Oi tadi dah belajar bahasa Mandarin. Aku nak juga tahu apa yang dialami oleh orang-orang sebangsa Oi. Nak tahu apakah yang mereka fikir. Tetapi ilmu alat iaitu bahasa Mandarin aku tak ada. Aku tak tahu bahasa Cina pun. Seperti keluhan atau keresahan yang disebutkan di atas, yang menyebabkan berlakunya gap atau cakap sorang-sorang. Maksud dia orang Haraki tadi terpisah. Kak Rahani tadi macam cakap sorang-sorang. Kemudian mak dia pula cakap lepas tu. Tapi mak dia pun cakap, orang lepas tu tak nak tanya soalan. Jadi orang ambil sastra masa SPM ni sekadar nak lulus je. Nak lulus kitab bahasa Melayu sahaja. Dan kalau kita tengok Komsas pun serabut. Hari ni kalau kita balik tengok Komsas, buku, nanti dosa anak dah tingkatan boleh tengok Komsas lah. Tengok Komsas memang mengecewakan lah. Tak ada sastra apa dia ambil tak tahu. Dia bukan ambil Usman Awang, Rainawati, Christmas, tak ada. Pak Saku tak ada. Tengok ni Komsas yang dalam antologi, yang dalam buku novel yang Mak Lela Gila semua tu memang ada lagi lah. Tak tahulah kalau dia dah ubah. Tapi yang dalam antologi tu dia ambil apa dia ambil lah. Orang kita dah terpisah jauh dah dengan kebudayaan kita. Jadi seperti keluhan atau keresahan yang disebutkan di atas, yang menyebabkan berlakunya gap, menyebab atau cakap sorang-sorang, pengasingan atau tulis Oi, racial segregation. Ini yang menyebabkan kita terpisah antara satu sama lain. Walaupun kita berada bersebelahan atau saling berurusan satu sama lain, walaupun kita berada bersebelahan, kalau kita duduk dengan orang-orang sastra, Pak Samad dengan Haji Hadi duduk, aku rasa bahasa dia orang lain. Bahasa lain, bukan bahasa percakapan tu. Bahasa apa yang dia orang fikirkan, apa alam pemikiran dia. Adakah kita tengok benar Pak Samad ni atau Haji Hadi berpuisi? Atau Haji Hadi bersajak atau menyebut Christmas? Tak ada, dia tak pernah sebut. Melainkan tag tu orang lain yang tulis. Ataupun Pak Samad dia menyebut diskor dalam Islam. Aku tak jumpa juga. Jadi pengasingan ni telah berlaku terlalu lama. Kalau Zakbar tu mungkin Zakbar menguasai, sampai orang cakap dia Mu'tazilah Malaysia, Mu'tazilah Merdeka. Dia macam Mu'tazilah kaum muda lah. Tapi apa nama sekarang tak ada. Asri barulah sikit-sikit nak cakap pasal puisi dia adalah mazhab. Cukup Asri marah. Tu mazhab. Tapi dia ada puisi-puisi. Dia maksud dia Melayu ni dia ada benda tu. Dia kedekatan dia dengan alam sangat dekat. Okey, kemudian walaupun dalam satu negara yang kita kononnya berbangga dengan multikultural, multirasial, tetapi sebenarnya kita punyai dinding yang kita sengaja bina, entah sedar atau tidak bahayanya. Kita ada dinding. Kita tak nampak dinding tu. Macam cerita air masin apa? Tawar dengan masin tadi. Kita dinding, ada dinding. Kita tak sedar. Antara meja ni dengan meja sana apa dinding dia? Dia pun tak faham apa kita cakap. Bukan bahasa mamak dia cakap, bukan. Ataupun yang Melayu tadi, dia orang dah diskurs lain. Padam lagi. Cuba hidupkan balik. Tapi antara meja ke meja dah diskurs yang lain lah. Baik. Kalau untuk membangunkan konsep Malaysianity itu hingga mengorbankan identiti kaum lain, aku tak setuju. Aku sepenuhnya tidak bersetuju. Maksudnya macam Indonesia, sama Cina pun, Sohogi pun kata cakap bahasa Melayu. Dia Cina, tapi dia cakap Melayu. Dia dah hilang Cina dia. Aku tak setuju lah. Kita tak nak lah macam Indonesia. Tapi ada tapi pula. Dia tak ada tapi, aku silap. Orang-orang Melayu, Cina dan India harus duduk
untuk memikirkan semula konsep Malaysia niti mereka yang makin dikikis dan terhakis akibat cabaran-cabaran semasa. Melayu yang beriman sikit nak jadi Arab. Sementara Cina, India pula masih berfikir mereka ni adalah penduduk tanah besar Cina, dan India masih ingat mereka ni orang India atau pengikut Asoka. Ini tak betul lah. Benda tu dah kena, itu sejarah lama. Kita dah, kiblat korang bukan tu dah. Jadi aku mengajukan, aku propose. Bahasa ni selalu propose. Ni aku propose. Aku mengajukan. Hisham mengajukan lah. Aku mengajukan. Kau dah cakap masalah ni apa penyelesaian dia? Aku mengajukan kita kena berkempen tolong sedar diri. Tolong sedar diri, awak ni orang Malaysia. Sedar diri bahawa awak orang Malaysia. Perlu ditanamkan agar racial segregation ini pupus serta-merta. Melayu harus sedar bahawa mereka bukan Melayu kacau Arab. Bukan. Mereka Melayu Malaysia. Bukan Melayu Indonesia, Melayu Malaysia. Melayu tanah Melayu apa. Tapi kita ini, selalunya Melayu ni dia tak ingat. Dia Indonesia tu dah kaya pun. Dia tak nak, dia pergi Arab tak? Pergi Arab, belajar, ya. Tapi identiti kearaban tadi bukan identiti kita. Nak say apa lagi? Amir Rais, Gus Dur pergi juga Indonesia belajar. Ni seorang lagi yang buat tafsir yang selalu kita baca tu, Mahmud Yunus. Di sini selalu orang baca lah, semua orang ada. Dia murah kot. Kau tak tahu kenapa dia orang ada benda ni. Tapi dia orang balik, antara anak-anak Melayu yang pertama, kalau Indonesia pun anak-anak Melayu daripada ranah Nusantara yang balik dan asimilasikan Arab tadi jadi Melayu. Maksudnya dia dah, kita Arab, Melayu. Dan Gus Dur tak cakap Arab dengan, walaupun dia tak mengarabisasikan orang-orang Indonesia. Tapi bila tengok cara PAS bawa, kau macam nak orang jadi Arab. Sebab tu orang tak boleh terima. Orang susah. Tapi kalau kau Melayu kan, aku rasa positif. Sebab sama juga Soekarno, yang paling kalau cabut tak markah jadi cerita lain lah. Tapi kalau Soekarno, walaupun dia belajar daripada pengalaman kekirian, dia membumikan tadi kiri tu menjadi bentuk kiri Indonesia. Kita kalau panggil dia Nasakom, nasionalis, komunis dan agama. Dia tak, orang cakap kiri ni kena oriental mak Eropah, Euro. No, sampai ke PKM dia jadi Melayu. Identiti kalau tak Melayu pun identiti Malaysia. Sebab tu ada Sukirin, masih ada tulisan Jawi. Beragama lagi. Dia dah mencairkan dengan apa nama identiti ke daerahan, ketempatan. Apa maksudnya itu tak? Istilah kita? Ketempatan, bukan ketempatan. Ketempatan ni. Nanti ketempatan lah sih. Ketempatan lah. Dah mencairkan identiti rebel, revolusioner tadi. Bahkan ada orang tak terima konsep nasionalis kiri. Orang kiri, mesti Trotsky lah. Dia tak terima nasionalis. Tak boleh kiri mana boleh nasionalis. Tapi di Malaysia, di tanah Melayu, ada nasionalis kiri. Ada term dia. Sebab kita bukan kiri yang orientasi mat. Kita orang kiri yang lawan imperial, lawan kolonial zaman dulu. Orang ini maksudnya orang-orang yang praktikal. Dia bukan setakat cakap je kan. Jadi orang-orang ni telah membumikan. Jadi balik kita cakap tadi, ini apa yang diajukan, tolong sedar diri. PAS, orang Melayu, orang Cina, MCA ke apa, DAP, korang orang Malaysia, korang ada identiti korang. Kalau korang Cina, Cina Malaysia, India Malaysia, Melayu Malaysia. Ini identiti kita. Baik. Kemudian ada Nazrin lah. Nazrin ni menti kau saja. Itu protege. Ya, inilah dia kawan-kawan inilah. Dia lebih di liberalisme. Bukan liberal agama. Liberal faham agak kanan lah. Tapi tak apalah. Tapi dia menulis kat sini ada artikel lah yang aku rasa agak teruja lah, sebab dia banyak ambil, dia tak lupa dia ni orang Malaysia. Dia ambil banyak bait sastra Melayu dengan mengungkap apa yang disebut oleh Profesor Muhammad Haji Saleh, sastrawan negara, yang banyak berkisah tentang tanggang. Puisi dia bertajuk dia ayat bait dia, kedatangan tanggang yang lari meninggalkan kegelapan untuk mencari pencerahan luar kota dan akhirnya kembali bergelap di tanah sendiri.
Muhammad Haji Saleh ni antara orang yang salut pada tanggang lah, walaupun dikritik orang lain lah. Tapi tak apalah. Tapi poin dia, apa nama, dia sebut tanggang, dia sebut antara mitos-mitos Melayu. Padam lagi. Aku tak pandai. Okey. Jadi, tapi maksudnya kau nak cakap pasal haraki ke, pasal Islamik, pasal hudud ke, sebutlah juga pasal identiti kita. Apa je identiti kita? Janganlah duk kira istilah-istilah Arab, istilah orang putih saja tanpa mahu membangunkan istilah sendiri. Baik. Jadi dia sebut Muhammad Haji Saleh. Lagi dia sebut apa? Walaupun aku tak setuju banyak juga dengan dia, tapi esei dia punya pojok ni, dia sebut pojok asing ni, tajuk dia ni, tajuk asing ni bagus. Sebab aku suka benda ni. Dia tak lupa identiti Malaysia dia. Dia sebut lagi, dia memetik Gunawan Muhammad, Jose Rizal. Tak apalah, walaupun Jose Rizal ni kita nak debatekan orang Islam ke tak orang Islam ke sebab nama dia Rizal ke apa ke, yang penting dia daripada ranah kita, ranah Tenggara, ranah Asia Tenggara Timur, yang lawan kolonial. Asyik-asyik nak sebut orang Arab je kan, ataupun orang Eropah, Che Guevara saja. Sebutlah juga orang yang lawan daripada ranah kita. Jadi dia sebut Jose Rizal, pejuang pembebasan Filipina dari cengkaman kolonialis Spanyol. Muka surat 173. Azan jap, rehat dulu ke? Rehat azan. Selalu kami dekat sana tak dengar azan. Selalu ni masalah dia. Jadi aku antara rehat lah juga, tapi aku kena seterusnya ni bahagian kedua lah. Aku dah tutup. Kalau tak kosongnya nanti orang menyempah, orang bakar aku ni. Jadi kita dia boleh pause, sorry. Okay. Baik, sambung. Jadi dia bukan dia sebut Gunawan Muhammad. Kita orang-orang yang kubu ni kena kenal lah. Balik cari Gunawan Muhammad lah. Semua orang kenal kot. Editor kenal Gunawan Muhammad. Tak kenal dia tulis apa itu? Caping ke? Catatan pinggir. Catatan pinggir. Ingatlah dengan je. Tapi kita kenal lah. Ini antara orang-orang yang satu hari nanti orang-orang Indonesia akan terkenangkan dia lah. Jose Rizal lah disebut. Kemudian muka surat 173 buku ni disebut, dia memetik lagi Profesor Rahman Syahari dalam siri syarahan perdana kemantapan puisi Melayu moden, satu tinjauan. Ada saja Hashim Yaakob turut dipetik. Esok perahu akan ke air mengharung samudera, meninggalkan pantai melawan ombak dan badai. Dia macam baca puisi juga. Tapi ini, jadi disebutkan dalam kumpulan, dalam buku ni. Aku orang jenis, aku ada respect lah. Sekurangnya kau tak lupa identiti kemalaysiaan kau. Baik. Kemudian Nazrin sebutkan lagi, bukan orang dalam, dia sebut orang luar juga. Dia sebut tentang Sadeh Hidayat, penulis Iran, Herbert Marcuse, Albert Camus, Jean Paul Sartre. Bahkan filem Mencari Diri. Filem ni korang akan tengok lah kalau ada masa lah. Tengok Into the Wild, yang orang masuk, orang macam hutan. Dia gila dia. Aku tengok pun terkedua lah. Aku pun tak boleh buat. Into the Wild, Into the Wild. Kecarilah Into the Wild. Mati. Tengok kan? Into the Wild. Into the Wild. Itu di luar kan. Sekejap je, 1 minit. Orang ni dia macam apa, adventure tau. Dia buat apa semua kan. Dia duduk dalam satu hutan kat Alaska lah. Last kali dia terperangkap. Dia dah menyesal lah. Dia nak keluar, dia terperangkap dekat tempat tu. Kemudian dia, aku lupa nama dia. Last kali masa dia nak keluar dalam keadaan kelaparan. Ketika itu sudah musim bunga. Bila musim bunga, salji mula cair. Jadi sungai-sungai sudah penuh. Dia terperangkap dan dia kelaparan. Last sekali dia makan berry saja, berry. Dan akhirnya dia tersalah makan satu jenis berry hitam. Berry tu beracun tau. Tapi sebenarnya berry tu tak berapa beracun. Tapi kalau kau orang yang malnutrisi, seorang yang tak cukup makan apa semua, dia akan jadi racun. Kalau untuk orang sihat, dia tak cukup racun. Akhirnya dia matilah. Orang jumpa dia dalam keadaan matilah. Dia tak silap. Dia tak ada, dia mengembara tak pakai duit kan? Dia mengembara tak pakai duit. Tak pakai duit. Duit yang dia ada, dia simpan, dia bagi pada orang. Dia jalan nak pakai duit. Dia banyak tumpang orang lah.
Dan dia mengembara seorang diri lah. Jadi filem ni aku nama filem Mencari Diri lah. Mencari Diri. Kau akan faham erti lonely kalau kau tengok movie tu. Keseorangan. Sekejap. Okey. Dia punya daripada yang itu dia tulis tulisan terakhir dia dalam dia ada tulis dekat ada surat dekat adik dia. Dia tulis journal tau. Dia tulis journal. Yang terakhir dia tulis tau, happiness is nothing if not shared. Ya. Yang tu lah. Terima kasih. Okey, aku habiskan. Tapi walaupun Nazrin sebut nama-nama barat ni pun, dia tak lupa pada sajak Sungai Mekong Latif Muhyiddin. Nah, jadi maksud dia ada titik kemalaysiaan dia ada. Maksud dia kita sebut Mark Trotsky, Che Fidel, Mandela semua ke? Jangan lupa kita ni berpijak pada tanah kita. Di sinilah ia sebuah cinta. Jangan menyanyi. Okey, mungkin tenggang sebagaimana yang Nazrin dan Muhammad Saleh fahami adalah kembali semula kepada jati diri selepas bergelut dengan tradisi orang lain. Mungkinlah. Muhammad Haji Saleh ni antara orang yang selalu kut tenggang lah. Dia menafsir kalau Kasih Ahmad merekonstruksikan balik watak Jebat, Muhammad Haji Saleh memberikan makna yang baru pula tentang watak tenggang. Ini pandangan aku lah. Okey, jangan silap faham bahawa aku menegasikan tentang orang-orang Cina, India dalam pembentukan Malaysia ni. Jangan salah faham. Aku sangat salut jika orang-orang Malaysia, terutama orang-orang daripada Islam Pergerakan Haraki tadi, boleh membaca atau memetik dari Lim Swee Tin. Lim Swee Tin ni orang Cina, tapi dia jangan main-main dengan dia. Dia ni macam level Pak Samad mesti Cina lah. Macam level Pak Samad mesti Cina. Tapi itulah sebab sastra kita banyak politik ke, cantas-mencantas. Sebab tu dia tak boleh orang bagi dia jadi SN lagi. Sebab apa? Cina ni politik, kita memang kuat politik. Padahal kempen satu Malaysia tak, tapi tak pernah bagi pun orang lain jadi sastrawan negara. Apa masalah dia kan? Ataupun daripada Utaya Sangkar sekalipun. Ni orang India, tapi dia pengetahuan dia sejarah Melayu Hindu. Dia kalau lawan dengan Fazli Sok lah. Fazli tak tahu lah hari ni, tapi dia pernah tulis satu artikel lah pasal ni. Tapi kalau orang-orang Islam Pergerakan boleh sebut tentang Lim Swee Tin, Utaya Sangkar, baca puisi dia atau sebut sajak dia dalam syarahan dia atau dalam tulisan, atau Tontowi sebut, okey, memang respect. Kau ada knowledge tentang ni. Ni sebut ayat Quran, hadis. Lepas tu apa? Tak kenal diri sendiri. Dia ingat dia Arab. Arab pun tak mau jadi Melayu. Mereka ni antara produk Malaysianity yang boleh dibanggakan. Selain Pak Chong Gerak Budaya dan Profesor Koh Kai Kim. Ni sejarawan lah. Walaupun kita tak setuju dengan dia pasal Merdeka tak pernah dijajah, tu lantak dia lah. Tu kita bincang tahun depan. Tapi yang kita nak kata, dia antara produk Malaysianity yang berbangga dengan imej kemalaysiaan. Ini yang kita kena respect. Dengan itu barulah kita boleh memahami di sini lahirnya sebuah cinta. Yang ni. Tajuk kecil buku ni, Bagaimana Mengubah dengan Buku, dia ambil daripada tulisan mahasiswi MSU Nur Syafira Noh. Baik, sekian saja pembentangan saya. Maka marilah kita bersoal dan jawab. Kalau ada soalan, semua kena tanya soalan lah. Hilman ke apa ke, Rosli dulu lah. Kita nak Komen tak apa. Sebenarnya kalau kita katakan ada gap antara golongan haraki dengan golongan sastra, jawapannya ya dan tidak. Ya, sebab kita tengok sebenarnya misalnya dalam diskurs usrah dia rasa ada tak teks sastra puisi Melayu ke dijadikan sebagai salah satu rujukan? Rasanya tak dibuat orang. Mustahil kan? Dan kita tengok sendiri misalnya dalam Muktamar PAS, ambil contoh mudah, ada tak pantun digunakan dalam muktamar, dalam salah satu ucapan pembentangan? Ni Aziz macam pernah dulu sikit. Ni Aziz tak? Pantun ataupun petikan-petikan puisi, rasanya tak ada kan? Jadi secara jujurnya memang kalau kita tengok satu side, betul memang ada gap, jurang di antara, orang kata barzah, jurang di antara
orang sastra dan orang haraki. Tapi di satu sudut lain sebenarnya kita tengok sebenarnya ada percubaan-percubaan ataupun sebenarnya ada tokoh-tokoh yang pernah dilahirkan di Malaysia ni sebenarnya yang dari kalangan boleh kata latar belakang Islamik. Sebab tu kita muncul ada istilah sastra Islam. Itu antara saya rasa secara kerangkanya begitulah. Lepas tu kita tengok misalnya tokoh-tokoh, saya tak tahu ini nama yang kecil, Nahma Jamil, Nur Hisham Mustafa. Lepas tu misalnya kalau kita tengok hatta Shah Nun misalnya juga bergelut dengan polemik Islam. Ya, itu dalam konteks perdebatan sastra Islam lah masa tu. Itu juga kita tengok Azizi, orang haraki, tapi juga ada influence kepada. Itu hanya sekadar percubaan, tapi percubaan tu tak melepasi dalam lingkungan sastra saja dah. Mereka nak cuba merangkul perdebatan Islam tu. Tapi saya nampak kat sini sebenarnya kedua-duanya ada masalah. Ataupun kalau kita paling mudah yang karya agak terbaru misalnya karya siapa ni, Imam sastra negara apa, siapa Husin, siapa kita ingat lah, Imam Abdullah Husin sebenarnya dia melatarkan perdebatan kaum reformis dengan tradisionalis. Macam mana isu-isu pergelutan mazhab, soal ahli sunnah wal jamaah dan syiah misalnya. Dia latarkan pengalaman-pengalaman tu. Ataupun misalnya Azizi Haji Abdullah, mereka yang tertewas. Tajuk dia? Ada tajuk novel mereka yang tertewas. Tajuk macam Arkam tu apa nama? Itu Umi dan Abang Syaikul. Itu Shah Nun. Shah Nun lagi. Shah Nun kan. Shah Nun agak kompleks lah dia, sebab dia mengalami fasa-fasa perkembangan idea dia kan. Masuk pas juga. Okay. Dan kemudian kutuk balik lah. Dia ada juga kena-mengena dengan haraki tu lah. Ya, ada kena-mengena. Jadi satu sudut dia betul, kita dapati ada gap, ada jurang. Tapi satu sudut ada percubaan untuk tapi saya sendiri agak bias. Saya agak bias sebenarnya. Ini sebenarnya masalah ditimbulkanlah sebenarnya keengganan orang haraki sendiri untuk belajar sastra. Dan kerana haraki itu sendiri memang dia lebih kepada sentrik tadilah, nak mengarabkan Melayu tadi, nak cuba menjadi lebih Arab dari Arab. Itu antara masalah sebenarnya kepada macam mana nak wujudkan gap antara nak wujudkan jaringan di antara orang sastra dan orang haraki tadi. Itu je lah komen. Ni satu lagi. Tapi yang aku tengok yang pasal yang nama disebutkan tadi kan, yang terlibat dengan sastra tadi, maksudnya orang tua. Ya. Macam orang muda macam ni. Orang muda, benda tu terputus. Saya kata benda tu terputus. Muda sastra. Muda sastra terputus daripada tradisi itu sebenarnya. Dan kalau best angkat Faizal Tarhani ya, boleh dikatakan dia last lah. Faizal Tarhani adalah kira generasi baru yang gerakkan balik tema-tema tu. Tema-tema tu orang datang daripada haraki, kemudian tapi bayangkanlah jurang di antara terputusnya saya rasa lebih kurang dalam sekitar hujung 90-an sebenarnya dah terputus gap tu. Sejak Shah Nun dah kurang menulis apa semua. Kemudian bila dia agak aktif dalam PAS, dia dah banyak menulis artikel-artikel politik di Harakah, banyak menyokong PAS. Jadi ketika itu penglibatan untuk menulis sastra tu dah kurang. Sampai yang akhirnya yang popular Syed lah. Itu antara menjulang nama dia dalam politik. Kemudian dalam bidang sastra dia dah menurun dah. Adalah karya-karya yang tak popular pun selepas tu orang tak rasa tak buat review pun tentang teks sastra dia kemudian kan. Jadi kira Faizal Tarhani tu kira macam menyambung balik lah, ataupun wakil generasi baru untuk wujudkan antara sastra dengan haraki. Okay, Faiz komen ke soalan ni tu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Nama aku Faiz. Okey, aku cuma nak komen, tak ada soalan. Kita cuma nak komen, nak ulas sikit tentang perbincangan hari ni. Jadi perbincangan hari ni sangat menarik lah. Dia sangat menarik buat diri aku, dan aku pun bersyukur kat datang sebab
apa yang dibincangkan hari ni, inilah yang aku bawa benda ni sebenarnya. Kan kita sebab nak tak nak aku tak boleh nak tolak diri aku ni keluar dan cakap aku ni bukan daripada kelompok agamawan. Aku tak boleh nak cakap macam tu. Nak tak nak aku memang ada dalam kelompok tu, kan? Dan itulah yang aku selalu cakap dekat kawan-kawan aku, bahawasanya kita agama ni kau tak boleh nak pisahkan dengan dua benda, kan? Sejarah dan juga budaya. Budaya tu termasuklah sastra juga, kan? Tapi problem dia ataupun masalah dia, itulah dia masalah utamanya. Mereka ni tak pernah nak dengar. Okey. Jadi cuma nak tambah sikit daripada apa yang Abang Rosli cakap tadi. Betul, kenyataan tu betul lah. Orang yang dalam hierarki Islam ni dia akan lebih kepada Arab, kan, tanpa dia mengenal sastra negara dia sendiri. Tapi yang aku lihat juga untuk kawan-kawan yang sebaya aku dan ke bawah, yang generasi sebaya aku ni, yang duduk dalam hierarki Islam ni, mereka dah kurang tau sentrik kepada Arab tu. Mereka sekarang lebih banyak sentrik kepada Europe. Sebab kalau buat kelas, kalau buat perbincangan pun, falsafah yang dibincangkan pun falsafah barat. Kalau kita tengok Yutam pun, dia pun terkenal dengan tu lah, yang dibincangkan pun oleh tokoh-tokoh barat yang dibincangkan. Jadi bagi aku ni sangat bermasalah lah. Sangat bermasalah, sebabnya lama-lama nanti bagi aku kita berbincang, berdebat soal national identity Malaysia. Lama-lama perdebatan tu hanya cakap-cakap kosong je kalau ni terus dibiarkan. Sebab nanti bagi aku lama-lama benda ni, Malaysia ni dah tak ada identiti tau. Apa kalau maksudnya generasi muda 10 tahun akan datang, kalau nak cerita tentang Malaysia ni, dia pun dah tak tahu nak cerita. Sebab dia kata mungkinlah yang aku boleh fikir, apa yang ada kat Malaysia ni mungkin sama macam yang ada di Australia, mungkin sama macam Putrajaya. Putrajaya tu apa yang hebatnya Putrajaya? Reka bentuk dia lebih kurang macam di UAE. Tak ada dah identiti tu. Itu yang aku risaukan. Dan juga kalau macam apa yang kita bimbangkan di sini tadi, dalam perbincangan tadi kita bimbangkan sastra tradisional tu tadi. Yang mana kalau tadi Benz tanya tadi, anak muda dengan sastra ni macam mana? Yang aku perhatikan, anak muda hari ni sastra dia dah berbeza. Kalau tulis puisi, dah tak ada unsur-unsur alam dah dalam tu. Mungkin lah. Sebabnya yang aku nampaknya, mungkin kalau salah boleh betulkan lah. Orang dulu hidup dia, kiri kanan dia, apa yang dia nampak burung, pokok, padi. Tapi generasi kita hari ini, generasi muda hari ini, celik-celik je nampak KLCC, celik-celik je nampak Menara KL, bangunan tinggi. Itu je lah. Kalau dia nak tengok tradisional sikit, dia cuma boleh datang ke pasar seni. Itu je. Jadi aku rasa disebabkan kemodenan itu, maka tradisional tu pun dia terhakis sama lah. Bila kita cakap tradisional ni, semua benda, termasuklah budaya, sastra, pakaian, semua benda dia akan terhakis disebabkan kemodenan. Sebab tu aku cakap aku tak suka kemodenan. Sebab dia mengikis kau punya identiti. Dan sebenarnya yang aku lihat kalau di negara luar pun, banyak je negara-negara yang ikut arus kemodenan tu, tetapi mereka tidak sampai menghikis identiti tradisional negara mereka tu seteruk Malaysia. Bagi aku Malaysia ni sangat teruk lah. Dia kikis jadi kena bagi aku teruk, sangat teruk, serius. Sebabnya kalau pergi luar negara, kau masih boleh tengok banyak bangunan-bangunan lama dia, kan? Kau masih boleh tengok identiti negara dia. Tapi kalau kita kat Malaysia ni, susah tau kita nak jumpa. Kadang kalau kita tanya orang muda pun, dia pun tak tahu, kan? Kata kalau nak ajak main Batu Seremban pun, dia orang pun dah tak tahu dah nak main Batu Seremban tu macam mana.
Jadi itulah ulasan aku. See. Tahu apa ulasan? Tanya semua. Tapi sebelum balik kena tanya ke komen ke apa lah, bagilah sikit ke apa. Kita tengok orang baru ni kita bagi pada orang otai lah, otai. Bukan raja otai, raja otai. Bagi dia ulas sikit ada komen ke tanya ke apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak komen saja sebenarnya, bukan satu, kenapa perbezaan ketara pada pendapat saya, perbezaan ketara di antara golongan sastra dan juga golongan haraki. Satu dulu sekarang ni kita diketengahkan perkataan profesionalisme. Profesionalisme di mana kita menumpukan dalam golongan sastra dia akan tumpukan golongan sastra, golongan arkitek dia akan dalam seni bina, golongan agama dia akan tumpukan bahagian agama. Sebenarnya kalau kita baca, saya tak ingat satu falsafah kata-kata, sebenarnya profesionalisme membunuh keupayaan manusia. Profesionalisme dia mungkin melonjak manusia ke satu tahap peringkat yang lebih tinggi. Contohnya golongan agama, dia akan tumpu bidang agama, dia tak tahu apa semua. Tapi sebenarnya dia membunuh keupayaan manusia. Seperti kita lihat, kalau dulu Ibn Sina bukan setakat doktor, dia sastra, dia apa semua. Jadi saya rasa antara sebab kenapa berlaku perbezaan antara sastra dan golongan haraki ni mungkin terpengaruh dengan kemodenan, iaitu profesionalisme lah. Satu tempat kita akan nampak pro dia, dan satu tempat lagi kita akan nampak kontranya. Kemudian bab pendidikan, saya selalu tegaskan golongan ni, saya kritik pada golongan haraki atau golongan agama. Mereka ni kebanyakannya lahir dari golongan orang yang gagal dalam kehidupan. Jadi mereka ambil agama sebagai escapism. Bila mereka ambil escapism, jurusan agama tu diletakkan, sepatutnya jurusan agama juga dia punya qualification untuk masuk jurusan agama sepatutnya sama tinggi dengan kejuruteraan, sama tinggi juga dengan kedoktoran. Bukan setakat bila cukup lulus boleh apply masuk agama. Akhirnya kita melahirkan golongan agama yang low quality. Hasilnya kita dapat lihat sekarang mana golongan-golongan agama yang lulusan daripada Al-Azhar keluar, daripada sekolah-sekolah agama. Walaupun saya tak nak fikir, kebanyakan pelajar agama ada yang cemerlang. Yang cemerlang dia memilih jadi doktor, memilih untuk menjadi jurutera, bukan untuk memilih untuk menjadi ustaz-ustaz. Tapi yang ustaz-ustaz ni ada golongan yang tertinggal. Kemudian lahirlah mereka memperdagangkan agama. Mereka pun mau kaya, tapi oleh golongan yang lemah fikiran ni, mereka sendiri tak terbuka. Jadi bila mereka tak terbuka, mereka memandang rendah pada dalam aspek-aspek, bukan setakat sastra sebenarnya. Golongan agama memandang rendah ke karier-karier lain. Itu satu. Kemudian satu lagi daripada komen Faiz mengenai budak-budak mengambil pengaruh barat. Contohnya sekarang revolusi Perancis, Bolshevik dan sebagainya. Saya rasa itu bukanlah masalah sebenarnya. Dia selagi budak-budak ini juga kita ajar je tentang identiti Nusantara, tak ada masalah kita mengambil contoh daripada negara-negara barat. Kemudian sastra yang dirosakkan, ini menyebabkan kita tengok sastra yang dirosakkan. Sebab kita tengok sekarang ni kita dilempah dengan sastra-sastra cinta. Balik-balik cinta-cinta. Apa Rindu 200% band ni. Lepas tu tak apa-apa punya ni sehingga kan, bukan saya tak cakap dengan orang pasal orang tau sebenarnya. Saya tujukan pada saya sebenarnya. Sehingga kan satu ketika dulu, ketika saya muda remaja, saya memandang rendah pada sastra. Saya tak memuji sastra. Saya kata sastra bagi kepala otak saya, sastra tu hanya cinta. Sebenarnya sastra ini adalah perjuangan. Saya lupa, saya tak tahu sebab apa sastra yang dirosakkan inilah yang merosakkan nama sastra, sehingga kan orang pun tak berminat. Sehinggalah kita sendiri mengambil usaha mencari, baru kita tahu sastra ini istimewa. Kemudian mengenai budaya barat yang Faiz juga katakan tadi, budaya barat sebenarnya saya boleh boleh kata sebenarnya kalau kita pergi kat negara-negara barat, mereka tak ada budaya dah langsung. Mereka lagi teruk daripada kita. Mereka melangkah daripada
daripada norma-norma dia orang yang biasa daripada dulu. Kalau dulu berzina adalah perkara yang teruk masyarakat barat, sekarang boleh dikeluarkan cerita lagi mengenai zina dan disambut dengan yang ria. Jadi mereka budaya sudah tak ada, tarian-tarian mereka sudah tidak wujud. Kalau nak jumpa di tarian barat adalah di Eropah Timur. Kalau kita lihat di Amerika, kalau kita lihat apa semua, tiada budaya. Mereka adalah budaya moden. Hilang. Kemudian mengenai bangunan lama. Bangunan lama, ya betul. Barat dia mengekalkan budaya lama, bangunan lama, tapi dia tak letak dari segi, dia skopkan tu dari segi bukan budaya, dia skopkan tu sebagai arkitektur lama, dan mereka menghargainya lah. Yang itu betul bagi Faiz. Kemudian mengenai Profesor Zainal Kling, Profesor Kuke Kim, sebenarnya dalam dia kata Malaysia tak terjajah tu, saya rasa yang ini perlu pembetulan jugalah, sebab saya pun tak berapa pasti. Saya rasa bukan Profesor Kuke Kim yang mengatakan Malaysia tak pernah terjajah, tetapi adalah Profesor Zainal Kling, dan Kuke Kim ni lah yang membetulkan yang Malaysia pernah dijajah berdasarkan perjanjian Seven Raffles, dekat tak apa-apa lagi perjanjian semua lah. Itu je lah. Jadi lepas ni Man lah, sebelum dia baru, jadi Man ni suka baca novel Helvet. Ya Man, nanti cerita sikit Man. Sebab tadi macam Raja Otek cerita pasal sastra yang rosak. Helvet macam mana kan? Sebab dia dalam dia tak ada lah pusing-pusing pun tak ada, tapi dia ada mesej. H11 ni seorang penulis lah, novelis. Dia ada banyak buku, buku dia diterbitkan oleh Jemari Seni lah. Apa yang nama, jadi Jemari Seni ni dia terbit apa dia terbit novel yang ada mesej, tapi pada bab aturan kata, aturan sastra, benda tu tak ada. Jadi minta nanti Man ceritalah sikit kan, apa dia ni, sebab benda tu tak ada. Adakah sebab ada lagi, itu baru H11. Ada seorang lagi, ini kita kenal kot, orang Hindi, Nami Chop. Aku aja apa tajuk dia yang baca, apa nama, Awet Chap Taylor. Jadi dia sampai dia cakap, saya ni anarkis bahasa. Novel dia tak tahulah orang suka, tebal daripada ada nipis juga lah, tapi orang suka. Tapi tak apa, kita boleh bincang lagi. Tapi sebelum kita Man fikir luar apa-apa dia ni, bagi pada orang yang selalu dengan kita lah, saudara Zulkarnain Said, ceritalah komen ke apa ke dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okey, aku tak tahulah, aku cakap sikit lah kan. Aku pertama yang Raja Otai, Raja Otai, dia sebut tadi kan, sebab yang nilai sastra tu, betul lah, aku setuju lah. Sebab dulu aku, macam contoh aku sekolah dulu kan, sastra ni aku pandang macam, sebab kalau dalam bahasa ekonomi lah aku sebut kan, prospek dia, macam mana prospek dia bila dalam masa depan tu kan. So sebab tu lah sastra macam dia, nilai dia tu lah, dia semakin terakis dan menyebabkan identiti tu sendiri. Lagi aku nak yang banyak-banyak masalah soal budaya tu semua kan, yang Ben sebut tadi cuma jalan selesai di satu kan, Ben sebut yang dia punya jalan nak selesai kan. Ben kata kempen ni kan, kempen sedar diri, tolong sedar diri. kempen tu melawak je. Kempen melawak je. Melawak maksud dia sedar diri tu, maksud dia kempen sendiri lah. Kita sedar diri dah, tolong sedar diri. Okey, tak apa. Itu. Apa penjelasan? Ada penjelasan. Aku tak tahulah, dia mungkin ada lagi tak dia punya penjelasan. Penjelasan lain. Okey, menarik. Nanti aku ni Man boleh komen ni pasal Helvet ni, nanti yang pasal persoalan ni kita bincang lagi. Pasal Helvet. Maksud dia apa nama, cerita sikit pasal Helvet. Maksud dia, adakah sastra tidak perlu berbahasa? Maksud dia, adakah novel tak perlu sastra? Sebab sastra ni dia kesusastraan. Indah sastra, dia ada makna benda dia sastra. Sastra ni benda ni peralatan klasik lah. Jadi novel kita hari ni boleh dikata karya sastra ke? Dia tengah mengusung sastra ke, ataupun dia mengusung apa?
Sebab tu macam dia kena beza lah antara catatan dengan cerpen lain. Setakat nak tulis cerita kita tak pakai cerpen. Mungkin dia cerita tapi bukan cerpen yang orang faham. Cerpen ni, cerpen kita dengan short story orang betul lain. Dia bukan, dia lain. Dia kalau tak kita nanti kita silap. Kita ingat artikel tu adalah cerpen, sajak tu pun cerpen. Kita tak ada pengkelasan tau. Kita tak teliti tau. Jadi sekarang ni macam mana? Adakah novel kita yang ada hari ni indie ke tak indie ke DBP ke tapi semua ni ada apa yang diorang apa yang Man? Cuba komen sikit Man. Komen lah apa pun lah. Komen sikit. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak, cara dia cakap macam yang pengumuman gaji apa raya-raya pengumuman. Saya nak kongsi ni, saya tak pandai nak susun kata, saya takut nanti orang kata apa? Jadi lain pula kan. Jadi yang sini yang boleh saya cakap, memang masing-masing orang ada macam dia punya pendekatan masing-masing. Dan macam kat sini yang band bangkitkan Loveit, mungkin sebab yang menyebabkan dia menggunakan gaya bahasa macam slang orang kata, campur kan, bahasa English, Manglishnya, bahasa orang muda. Mungkin sebab faktor umur lah, faktor umur dengan faktor tempat dia belajar dekat overseas, dia sama belajar dekat overseas. Dan saya pun minat dia, nak kongsi pasal novel Loveit ni. Saya start minat novel dia yang bertajuk AA plus BB. Dan satu lagi tu saya lupa tajuk dia. Yang dia punya cover tu macam Tunas. Cover dia tu macam indie, menarik sikit kan, sesuai dengan time tu lah. Mungkin faktor umur yang menyebabkan saya minat Loveit sekarang ni. Memang saya dah kurang baca dia punya tulisan. Saya rasa pendek lah saya punya kongsian. Saya rasa tak ada masalah orang nak tulis dalam gaya bahasa Loveit ke, gaya bahasa Melayu tinggi kan, bahasa Melayu tinggi kan. Janji dia orang macam buat kerja, kongsi apa yang dia orang rasa kan, diluahkan dalam bentuk tulisan. Itulah point saya. Tak kisahlah macam mana pun janji dia orang, kita boleh nampak dia orang buat kerja lah, ada hasilnya kan. Pada dia orang, kalau mungkin dia orang duk hentam, duk condemn sekian-sekian, tapi kita tak nampak tulisan dia kan. Jadi kiranya ni lah, cakap angin lah kan. Tak ada apa kan. Itu point saya. Memang saya buat masa ni, saya punya pendirian, tak kisahlah dia orang nak tulis bahasa Melayu tinggi ke ataupun guna bahasa pasar, janji dia orang buat kerja, ada hasilnya yang kita boleh tengok. Okay, sorry lah sebab saya memang saya suka membaca, tapi saya tak pandai nak melontar kata, nak melontarkan idea. Mungkin itu saya buat masa ni. Terima kasih. Okey nak tambah sikit lah tentang sama ada kita punya novel ni, novel yang banyak dijual di kedai-kedai buku pada hari ni, layak dianggap sebagai sastra ke tak layak ke kan. Bagi aku benda tu akan mewujudkan satu perdebatan yang panjang tau. Sebabnya layak ke tak layak nak cakap sastra ni, pendapat penulis-penulis buku pada hari ini tentang sastra itu berbeza-beza. Sebabnya kita berbezanya disebabkan oleh faktor zaman, faktor masa. Hari ini manusia semakin moden. Bila manusia semakin moden, mereka lebih suka kepada perkara yang mudah. Bukan sahaja dalam bentuk bahasa, malah dari segi gerak kerja, tindakan, semua benda dia nak mudah. Kadang kalau kita tengok fashion hari ni pun, semua nak mudah. Kain dulu tu, kain boleh tutup satu tubuh badan. Hari ni cuma tutup sebahagian tempat je. Semua benda nak mudah. So bahasa pun tak ada ketinggalan. Dia nak manusia dia nak mudah. Jadi
Raja-raja. Okey, jadi itulah tu yang cakap tadi. Cumanya mungkinlah bagi aku untuk meredakan sedikit perdebatan panjang ni sastra ni, sebab kalau orang tu dia pro kepada sastra lama, dia akan backup habis-habis sastra lama. Kalau orang tu memang lahir-lahir dah moden, dia memang akan backup. Nah, macam Hashlovic tadi, dia belajar di luar negara. Mungkin masa dia belajar kat luar negara tu, dia lihat bagaimana sastra kat sana tu berkembang dan dia cuba aplikasikan dengan harapan aku bawa perubahan ini untuk menjadikan sastra di Malaysia ini sebagai taraf antarabangsa. Mungkin dia nak sesuaikan dengan keadaan antarabangsa tu. Tapi bagi aku, untuk meredakan sikit perkara ni, kita perlu meletakkan satu garisan yang jelas. Satu garisan yang jelas yang menunjukkan bahawasanya sastra Nusantara itu apa dia. Apa dia identiti sastra Nusantara itu? Maksudnya, walau bagaimana orang di kemudian hari nak menulis, dia masih tidak lari daripada tanda aras tu. Itu bagi aku tu sangat-sangat penting lah. Sebab hari ni orang bermacam-macam tafsiran tentang sastra. Itulah yang nak tambah sikit. Tentang apa? Kau dengar dah tu? Tak, aku dengar tentang sastra tadi. Aku tak ada komen apa lah. Tak ada nak ambil pot tentang tapi betul lah pandangan tentang kena define tentang konsep sastra Nusantara, tentang berbudaya tinggi dalam pengucapan sastra, kan? Dan kadang-kadang kita tengok juga dalam konteks khalayak. Kalau misalnya kita tengok novel remaja, kalau dia ditulis dalam laras sastra ni pun ada sastra. Tengok pada khalayak, tengok macam mana nak ungkapkan tu, macam mana nak sama ada benda tu difahami oleh tak khalayak tu. Kalau kita misalnya sastra remaja tadi, ataupun kita kata sastra kanak-kanak, sebab tak ada cerita rakyat. Cerita rakyat dia tak guna macam Amir Hamzah tulis puisi. Dia akan tetap dengan laras bahasa sastra kanak-kanak. Itu juga dengan sastra remaja. Jadi yang nak komen tentang sastra remaja, sekurang-kurangnya baik dia menggeluti tentang perkembangan laras bahasa sastra remaja tu ni lah. Tapi yang saya nak komen, kalau nak tambah komen saya tadi tentang masalah gap sastra dan orang haraki, dia ada satu dimensi lain. Ini tentang yang tadi yang saya timbulkan, tentang macam mana identiti tu ada masalah, ada macam keretakan identiti dalam gerakan Islam. Sebab kesan dia begini tau, kita tengok tahun-tahun 80-an, bila ada semangat nak kritik ideologi moden, misalnya nasionalisme, akhirnya terlalu berlebihan sehingga semua nasionalisme dibakul sampahkan. Akhirnya identiti universal tu nak diambil, sebab dia kata nak ambil identiti Islam. Okeylah, dengan konsep Islam sejagat, Islam jalan hidup. Tetapi macam mana nak Islam tu nak berpijak? Takkan nak berpijak pada benda yang vakum. Jadi dia mesti berpijak kepada realiti dia. Realiti dia adalah kebangsaan tadi. Tapi kebangsaannya bagaimana dalam bentuk pandangan alam yang kata tadi, yang sejagat tadi, pandangan Islam tadi. Jadi mereka terlampau-lampau menentang nasionalisme, khususnya nasionalisme Melayu. Sebab tu kita tengok awal-awal 80-an dulu, mereka tak terima tentang apa yang disebut tentang kebudayaan kebangsaan. Mereka tak responsif sangat. Hatta tentang isu perjuangan bahasa Melayu pun, itu kesan buruk kepada khususnya PAS sendiri, misalnya antara gerakan Islam yang kritik nasionalisme Melayu, nasionalisme ni jahalah, sabiah, bla 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 bla. Tapi dia cuma rumuskan okeylah konsep negara Islam, konsep Islam jalan hidup lah, tapi tak ada, dia benda tu tak membumi tau.
Boleh faham? Boleh. Dia tak mengumumi. Jadi akhirnya nak macam mana konsep kebangsaan ni? Macam masyarakat ni macam mana nak terangkan macam mana nak adaptasi dalam pengamalan masyarakat. Sebab tu perlunya, sebab tu tadi misalnya Ben sebut tadi tentang orang Marxis yang nak jadi Bolshevik ataupun orang sama juga orang Haraki yang nak jadi Arab. Jadi dia akan jadi terawang. Sifat internasionalis tadi, pensejakatan tadi, internasionalis dalam konteks orang-orang Marxis. Kalau pensejakatan, universalisme Islam dalam konsep gerakan Haraki, mereka akan terawang. Jadi macam mana nak pergi kepada yang lokal tadi? Itu paradoks besar yang sebenarnya kita tengok sekarang ni. Itu kesan atau benih masalah kepada orang Haraki tak minat sastra, orang Haraki tak suka baca tentang kebudayaan sendiri. Baru-baru ni saya tengok Talk Hasrizal tentang Melayu. Dia bercerita tentang konsep Melayu, kebudayaan Melayu dalam masjid. Orang boring sebab dah lama orang agama tinggalkan tentang persoalan-persoalan tu. Dah lama tinggalkan persoalan tu. Satu lahirnya orang-orang macam Isma yang akhirnya jadi apa tau? Terlalu chauvinis. Terlalu perkauman. Sebab identiti dah kosong. Kesan daripada gerakan Islam yang lanyak nasionalisme, lanyak konteks tadi, sehingga lahir satu side lagi Isma. PAS tak boleh bawa Isma sebenarnya sebab daripada perang kau dulu lahirnya Isma. Faham saya maksudnya? Jadi gerakan Islam dia ataupun orang kiri terjebak dengan masalah. Orang kiri kata mana ada nasionalis, kita internasionalis. Orang Islam pula kata orang Islam pula tak, apalah Islam universal, kita mesti sejagat. Habis macam mana soal berkebangsaan? Itu paradoks. Tapi yang menarik dalam konteks gerakan kiri, dia berjaya merumuskan apa yang disebut sebagai Marhanism. Kemudian wujudnya macam formula parti rakyat yang agak menjadi bentuk Malaysia. Bukan bermakna menjadi bentuk Malaysia tak ada jaringan di peringkat antarabangsa, tidak bermaksud begitu, tetapi mewujudkan identiti. Jadi saya nampak ini problem yang saya sebut sebagai masalah politik identiti tadi. Identiti yang tak jelas. Betul, tak ada masalah nak jadi universal, tak ada masalah nak jadi internationalist, tetapi bagaimana nak jadi lokal tadi, bentuk yang lokal. Itulah. Panjang. Banyak. Ni boleh jawab tak? Last sekejap ya. Saya ambil buku memoir Abdul Majid Saleh dalam PKMM dan Kesatuan Buruh. Abdul Majid Saleh ni dia seorang yang berwatak agama. Kita boleh lihat gambar sini, dia pakai serban. Tapi dia komunis. Minta bintang buku. Boleh. Tapi kat sini juga menunjukkan bagaimana kalau di zaman dahulu pun, ketika sebelum pra merdeka ataupun pos awal-awal merdeka dulu, golongan-golongan Melayu sebenarnya dulu rapat macam si Benz cakap, Abang Rosli cakap, Faiz cakap, zaman dulu memang rapat golongan Haraki dan juga kesusastraan ataupun apa-apa juga bidang. Jadi sekarang ni lah berbanding dengan sekarang. Saya petik kat sini kata-kata menarik Haji Abdul Majid Saleh. Saya berasa sastra moden itu susah hendak difahami oleh orang yang tidak bersekolah Inggeris, kerana sastra moden itu banyak bahasanya yang berkahwin dengan Inggeris. Saya rasa cukuplah orang Melayu sahaja yang berkahwin dengan orang Inggeris, tetapi anak-anak merdeka berasa kurang puas lagi, maka dikahwinkan pula bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Apabila disebutkan bunyinya menjadi Inggeris bukan, Melayu pun bukan, dan bertukarlah ia menjadi bahasa Kutu Pekan. Kutu Pekan kalau Abang Rosli cakap penzinaan bahasa dia Menglish ke? Menglish. Penzinaan bahasa. Penzinaan bahasa. Boleh guna macam-macam kita buat benda-benda baru. Penzinaan bahasa. Aku tak ada lagi nak bagi komen? Ada lagi nak komentar Betul? Aku tak ni lah.
apa ada mana cakap apa kau jadi aku ada ni lah, kalau aku respon atau untuk menutup perbincangan kita pada malam ni, nak habis dah, apa nama, satu apa kita masih ada lagi lah, apa nama, walaupun Faiz cakap tentang perdebatan panjang ke tak panjang tentang sastra atau sastra, itulah kerja dia, ilmu tu sentiasa, kalau kita matikan kat situ je, dia tak ke mana lah. Jadi kita berpuas hati terhadap ni. Betul ke teman, kalau takkan kita nak kritik saja kan, apa ni kan, tapi masih belum menjelaskan lah, sebab apa nama, kita bercerita tentang adakah tulis sekadar tulisan dalam Hamka cakap kan, adakah hidup sekadar hidup kan. Jadi kalau aku nak bawa apa yang dia cakap, adakah kita tulis sekadar tulisan? Jadi orang tulis benda porno pun tulis juga. Jadi kalau macam tu macam mana? Isu yang macam, tapi lebih tak tulis benda porno lah. Kita pun tak tahu dia lelaki perempuan lah, apa nama, tapi apa, kita dalam bab H-Levet dan bab Nami ni, dia memang bermesej, tapi pada bab bahasa, aturan bahasa tak ada lah. Kita kena bincang lagi lah, itu panjang lagi lah. Sebab bagi aku mesej bukan setakat pada yang tersurat, bahkan tersirat, pada baik-baik kata yang disusun. Kalau tak, tidak ada guna pantun. Kalau tak guna pantun, kita pakai short form je, tak jadi. Hilanglah kemelayuan tadi, hilanglah identiti kita yang merdeka tadi. Macam dia kata apa, kutu pekat pekan. Rosli cakap penzinaan bahasa, tak boleh. Kalau dengan berzinanya bahasa ni, maka tidak boleh terlahir pantun yang baik, tak boleh. Jadi satu tu yang tadi lah, itu kita perlukan satu lagi, panjang lagi perdebatan lah, bincang lagi. Kemudian yang terakhir adalah sebenarnya siapa yang mensekularkan kita sekarang ni? Mahathir Mohamad ke, ataupun sebenarnya orang-orang Haraki sendiri? Sebab sekular tu adalah berarti memisahkan antara Tuhan dan kehidupan. Antara, kalau bahasa aku nak lebih jauh lagi, falsafah sekular tu, ni aku punya pemahaman aku lah, kalau pakai cakap sampai dia berani berfikir sendiri. Jadi maksud aku memisahkan antara tradisi dan masa ni. Macam maksudnya memisahkan kebudayaan dulu dengan apa yang berlaku sekarang. Okey, maksudnya nak jelaskan sini, maksudnya sebab ni sastra ni bukan cerita pasal Tuhan saja, tapi maksudnya nak kata sini, kalau sekolah tu adalah pemisahan antara yang dahulu dengan yang sekarang, yang nak kata kat sini adalah orang Haraki ni cuma tahu tentang dunia dia je. Dia tak nak belajar tentang benda lain. Sains tak nak belajar, matematik tak nak tahu. Tengok matematik dia orang dapat berapa. Boleh bagi ujian matematik, tengok boleh jawab. Apa lagi kan? Dia bagi ni pada orang lain, dia menganggap ilmu dia lebih superior, lebih tinggi, dan memandang inferior kepada ilmu lain. Menyebabkan akhirnya bila dia keluar fatwa, keluar pandangan, keluar ijtihad politik, dia sangat sasau. Dia mengalami kecelaruan budaya. Dia ingat dia orang Arab. Nabi kita memanglah Arab, tapi Nabi sebelum kita Yahudi. Jadi kebangsaan bukan satu isu yang apa nama, kau memang kena kalau katalah Nabi Muhammad adalah seorang Yahudi, adakah kita nak terima Yahudi? Adakah kita nak kena menjadi Yahudi pula kan? Kita belajar sahaja, bukan untuk menjadi dia. Kalau tak guna Tuhan menciptakan pelbagai bangsa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Tuhan, aku jadikan kamu pelbagai bangsa dan kaum, kabilah, untuk kamu berkenal-kenalan, lita'arafu. Jadi sekarang ni persoalan yang akhirnya adalah siapakah yang mensekularkan kita? Sedang kau sendiri pun tak tahu banyak ilmu dan kau mengabaikan, kau mengangkat saja ilmu kau. Kalau kita cerita pasal, semua tahu pasal STAM, dia sibuk pasal pelajaran mantik dalam STAM, tapi ilmu mantik yang bahasa Melayu atau bahasa orang putih panggil logik, itu tak mampu diterapkan. Maksudnya tidak mampu melahirkan logik-logik Melayu.
kita, tapi apa yang buat ni silibus tu dihafal saja untuk lulus dalam peperiksaan. Kemudian okey, cuba buku tadi ataupun cuba buat satu buku logik dalam bahasa Melayu. Tak ada buku logik dalam bahasa Melayu. Kalau ada pun ada 2-3. Untuk di sini lahirnya sebuah cinta Malaysia ni. Dah 60 tahun ni, buku logik dalam bahasa Melayu pun tak ada. Kita patut bimbang lah apa yang kita tengah buat sekarang ni kan. Jadi kita bukan saja patut takut dengan westernisasi yang kita cakap tadi, yang Faiz cakap tadi, bahkan dengan arabisasi pun kita patut berfikir adakah ini otak kita. Jadi itu saja. Tak ada apa-apa dah. Ada lagi. Jadi itu saja. Apa nama, esok ada maraton last lah. Pukul 2. Jadi siapa yang ada masa boleh datang. Apa nama, ramai lagi lah akan datang esok. Jadi itu dulu setakat malam ni. Sekian saja daripada kami, Kubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk sikit pada kita semua. Baik.